tak boleh. Dah terlepas dah. Yang boleh kita buat sekarang ni nak cuba tengok supaya Singapura menghormati dan tidak membangun kawasan itu. Pulau Batu Putih ni sesuatu yang agak unik. Apa yang berlaku ialah kerajaan telah melepaskan hak rayuan kita. Apa-apa keputusan kerajaan pusat kena rujuk kerajaan negeri. Duli Yang Maha Mulia Sultan mempunyai kuasa atas tanah jajahan. Dia akta pendanaan politik. Kenapa tak diwujudkan sidang khas nak lepaskan undang-undang itu pada sesi kerajaan yang lepas? Lepas tu dia tolak pada kerajaan hari ini. Pada saya nak si budaya, tak nak si budaya. Tapi dia buat pengakuan dia adik-beradik dengan Kesultanan Sulu. Dia tak pula mengaku bahawa ada daripada dia orang adik-beradik dengan 9 orang dekat penjara dekat mana, Taiping ke Tapak, yang mana dia orang kena hukum gantung. Pulau Batu Putih ni sesuatu yang agak unik. Apa yang berlaku ialah kerajaan telah melepaskan hak rayuan kita. Jadi itulah yang akan kita bawa untuk perbahasan Kertas Putih, sebab apa yang berlaku sebenarnya tak sepatutnya berlaku. Atas nasihat siapa pun ia tak perlu berlaku. Sebenarnya pada saya, di mana kami, saya Menteri Luar Negara Dr. Zamri dengan Menteri Pertahanan Tok Mak Asad, kami menghadap pada Sultan Johor, Yang Maha Mulia Tuanku. Dan bila kita berbicara dan berbincang, Tuanku sangat murka. Sebab sebenarnya isu kedaulatan, territorial rights, isu mana-mana kedaulatan, katakan berkenaan dengan Pulau Batu Putih, Petra Blanca, Middle Rock semua, isu-isu ni, apa-apa keputusan kerajaan pusat kena rujuk kerajaan negeri. Duli Yang Maha Mulia Sultan mempunyai kuasa atas tanah jajahan. Dan kalau kita tengok akta laut tanah jajahan, tanah tu dia ada berapa kilometer ke laut. Macam mana kerajaan negeri Johor tak dirujuk sebelum apa-apa keputusan pada kerajaan pusat. Hari ini daripada kerajaan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa-apa keputusan kita rujuk. Rujuk Majlis Raja-Raja, rujuk Yang di-Pertuan Agong. Macam isu kewarganegaraan, kita rujuk untuk dibincang, untuk dibahas dengan lebih mendalam. Tak adalah sewenang-wenangnya kepimpinan negara membuat keputusan tanpa mengambil kira pandangan orang negeri Johor, kerajaan negeri Johor dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Macam mana boleh perkara ini berlaku? Tiba-tiba sebahagian pada hak kita, macam saya pula dekat dengan Batu Putih, orang nak pergi tangkap ikan boleh kena halau. Tiba-tiba sinilah Batu Putih, sebelah situlah Middle Rock. Ini nak kena corner macam tu, tak masuk akal. Itu sebab perkara ni pada saya, kita kena adakan Kertas Putih untuk dibahaskan. Macam mana boleh kerajaan tiba-tiba lepas hak kita kepada tuntutan di Pulau Batu Putih. Itu sebabnya Tuanku telah membuat titah kepada kami bahawa kita kena cari penyelesaian. Dan baru-baru ini Yang Berhormat dan Menteri pergi ke Singapura. Saya rasa Perdana Menteri Singapura pun cuba nak mencari penyelesaian yang cara terbaik. Yang kita tak nak ialah daripada Batu Putih tu, dia membuat pembangunan di kawasan laut tu. Kalau dia kata itu kawasan hak dia, laut dia tu, saya faham. Katakanlah, tapi dia nak buat pembangunan. Tapi saya dimaklumkan bahawa Yang Berhormat dan Menteri dah bincang dengan mereka supaya mereka stand down sikit niat untuk membangun. Kalau dia membangun, sebab Singapura tu dia nak tambak-tambak tu, habislah pengerang tu dia tutupnya. Jadi ini sebabnya pada saya, kita kena buat Kertas Putih. Ahli-ahli parlimen kena bahas perkara ni. Itu sebab saya tak faham dalam isu kedaulatan seperti yang Sulu di Singapura, di Sabah tu, dan juga Batu Putih di Johor. Isu ni kena rujuk kerajaan negeri. Kerajaan negeri yang dipimpin oleh Yang Berhormat, Menteri Besar ataupun Ketua Menteri, pada masa apa-apa keputusan yang dibuat oleh kerajaan pusat, mesti rujuk pada kerajaan negeri. Sebab kita ni sistem persekutuan. Kita bukan sistem satu negara, satu raja. Kita ada kerajaan negeri, kita ada Yang Maha Mulia Tuanku, kita ada Majlis Raja, kita ada Yang Pertuan Agong. Bererti adanya satu proses. Mana-mana ketua agensi kerajaan tak boleh buat keputusan tanpa merujuk kepada proses kita yang ada. Masalah kita sekarang ni, isu kedaulatan dua-dua ni, proses tak diikuti. Tiba-tiba ikut suka je buat keputusan. Ini dah langgar, ini lebih sudu pada kuah lah kata orang.
Lepas tu kita dah hilang. Ini bukan hilang rumah ke, hilang tanah. Ini hilang kedaulatan ni. Ini bukan perkara yang mudah. Saya rasa saya sebagai rakyat Malaysia, sebagai ahli parlimen, terutama sekali sebagai orang Melayu dan khasnya sebagai anak Johor, memang saya marah bab Batu Putih ni. Saya memang tahu kenapa tiba-tiba nak bagi je macam tu. Sesuatu yang boleh kita buat rayuan, boleh kita perbahaskan lagi, bincang di mahkamah dan sebagainya. Tak boleh. Dah terlepas dah. Yang boleh kita buat sekarang ni nak cuba tengok supaya Singapura menghormati dan tidak membangun kawasan itu. Dalam Akta Perundangan Politik, arahan daripada Kabinet ialah kita bawa kepada Jawatankuasa Select Committee sebab kita mesti tahu sebab dia punya stakeholder, penerimaan dia adalah parti politik sebab dia Akta Pendanaan Politik. Tapi saya pun kadang-kadang saya baca sejak perkara ni macam-macam komen, saya pun nak tertanya-tanya kenapa tak diwujudkan sidang khas nak lepaskan undang-undang tu pada sesi kerajaan yang lepas. Lepas tu dia tolak pada kerajaan lagi ni. Pada saya nak si budaya, tak nak si budalih. Sepatutnya itu yang dilakukan secepat mungkin macam Akta Lompat Parti. Itu satu. Nombor dua, pendanaan politik ni setakat hari ni isu contribution pada parti politik setakat ni tak ada undang-undang yang khas. Yang dilihat sebagai undang-undang yang mengikat tu yang berlaku hari inilah Akta SPRM. Sebab bila orang politik mendapat dermawan, orang yang berderma, mungkin isu dia tu atas sebab apa motif dia. Kalau kita tengok dari segi parti politik secara menyeluruh, saya tahu dulu pilihan raya banyak orang pun dia sokong dua-dua parti politik. Kerajaan dengan pembangkang bukan dia sokong kerajaan, tapi dia tak nak orang tahu. Sebab dua-dua kawan dia takut A menang, dia pun untung, B menang, dia pun untung. Itu yang cara dulu. Dan kadang-kadang orang yang nak derma, dia tak nak orang tahu dia derma. Sebab dia takut orang yang tak dapat tu marah kat dia. Kita tak tahu kan. Jadi ini sebabnya bagi saya, kalau adanya Jawatankuasa Pemilih, Select Committee, Special Select Committee, perbincangan tu lebih mudah. Isu-isu ni boleh kita berbicara juga. Saya pun tak tahu sama adakah kita nak buat satu situasi khas kalau orang nak derma politik, adanya tax exemption. Sebagai contoh, kadang-kadang orang derma dia nak adanya tak payah dia bayar cukai, macam orang bayar zakat, dia tak payah bayar cukai pada jumlah zakat yang dibagi kan, tak dalam zakat negeri. So jadi macam itulah, adakah itu yang kita akan pertikaikan juga. Kenapa masa zaman kerajaan sebelum dia tak buat akta ni? Hari ni dia kata mereka melihat bahawa sebenarnya ini adalah niat untuk menderma. Pada saya kalau saya lah, masa dulu saya lah dalam kerajaan, katakan saya lah yang bercakap tentang Akta Pendanaan Politik, saya akan tentukan bahawa akta tu diluluskan sebelum PRU ke-15. Sebab kemungkinan saya pun dah fikir banyak orang nak derma kat saya tak tahulah. Tapi setakat ni dah tak ada undang-undang tu. Nak wujudkan undang-undang ni bukan benda yang mudah. Satu, nak kena rujuk pada Jawatankuasa Pemilihan. Kemudian nak kena bawa, kita sidang ni, kita kena ada fokus pada undang-undang tertentu. Mereka 8 orang mengaku dia adik-beradik. Kononnya tapi dia buat pengakuan dia adik-beradik dengan Kesultanan Sulu. Dia tak pula mengaku bahawa ada daripada dia orang adik-beradik dengan 9 orang dekat penjara dekat mana, Taiping ke Tapah, yang mana dia orang kena hukum gantung. Sebab masa dia orang serang kita tu, sebahagian kena tangkap dan mereka dibawa ke mahkamah dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. So dia orang masih di penjara. So dia orang adik-beradik. Tu dia tak cakap. Lepas tu dia pergi pula ke negara Eropah, dia buat tuntutan pada satu perjanjian yang lama dan lapuk. Dia kata perjanjian tu mengikat. Saya yang marah ni ialah perjanjian tu macam mana mengikat, tulis jawi. Mana ada clause arbitration. Tapi dia guna sebab mereka 8 ini disokong oleh satu syarikat peguaman di United Kingdom yang ada duit. Jadi mereka serang negara kita melalui sistem mahkamah arbitrasi. So dia guna dan dia membaca, kita kononnya ada aset luar negara, bolehlah. Tapi yang mana tuntutan awal daripada mahkamah Spain tu kita dah buang. Yang jadi penimbang tara pun kita dah lapor kepada
untuk dilaporkan ke kes jenayah. Sebab keputusan dia tak. Orang kalau pergi arbitrasi, macam orang pergi mahkamah lah, dua-dua pihak kena ada. Kalau seorang pihak pun tak hadir atas apa sebab, mahkamah takkanlah boleh bagi award berbilion sebelah pihak je. Nampak sangat perancangan. So kita dah batalkan, dia lari ke mahkamah lain. Ni orang putih panggil forum shopping. Dia lompat. Sekarang ni dia lompat. Lepas tu dia pergi ke kita punya kedutaan dekat Paris. Dia berdiri, dia tengok, dia buat cerita kat surat khabar konon dia dah nak pergi jual harta kita. Dia bagi kita kelang kabut. Saya punya bacaan dia orang ni sebenarnya nak minta kita bagi dia duit untuk selesai. Bacaan saya lah. Ini hanya satu strategi mereka. Jadi kita lawan, tu sebabnya kerajaan bersetuju nak wujudkan sekretariat khas. Jadi kita nak lawan mereka. Sebab orang Sabah je tahu sebenarnya berkenaan dengan mereka. Dan itu sebab sekretariat ni saya pergi ke Sabah, saya dah jemput kerajaan negeri untuk terlibat. Supaya kalau kita buat rangkaian perjumpaan di luar negara dengan negara Eropah, kita boleh bawa wakil kerajaan negeri Sabah juga untuk memberikan cerita sebenar. Orang Sabah banyak tahu cerita tentang mereka. Dan mereka serang Lahad Datu. Dan serangan mereka membawa kepada beberapa kematian. Dan mereka pula telah ditangkap. Tiba-tiba dia pula boleh nak tuntut. Pula dia boleh mengaku dia adik-beradik. Saya pun, tu saya kata pelik bila ajaib. Betul-betul saya tak faham. Tapi kita akan lawan lah. Dan saya tak akan benarkan sesiapa menggugat kedaulatan negara kita. Dan menggunakan taktik kotor ni untuk menuntut wang daripada kerajaan Malaysia. Itu sebab saya akan, sehabis-habisan saya akan lawan lah tuntutan ni. Arahan Perdana Menteri kalau 50,000 ke bawah bankrupt, dia nak dilepaskan secepat mungkin. Jadi target saya kalau kita dapat laksanakan pindaan, 20,000 boleh dilepaskan. Tapi saya pun nak tekan, dia kena ada beza antara yang kebankruptan yang kecil dengan kebankruptan yang berjuta. Tapi takkanlah kebankruptan berjuta tu pelaksanaan pelepasan tu perlu cepat. Sebab yang dalam akta kebankruptan ni, orang yang dia hutang tu ada hak nak bantah ataupun apa yang benda yang dia boleh berkompromi pada jumlah yang mana untuk lepaskan. Dulu masa kebankruptan ni, dia punya kehidupan pun semua yang kena lelong tau. Sekarang ni kita nak buat pindaan supaya ada benda yang kita tak boleh kacau. Sebab dia pun perlu kehidupan kan. Takkan kata pun kita nak lelong, tilam pun kita nak lelong. Jadi benda ni kita kena buat kajian lah. Saya sebenarnya nak tekan lebih kepada banyak orang di luar sana ialah kalau kita rasa kita ada masalah kredit, kita kena dapat kaunseling. Kalau tidak, sebab saya tahu pun bila dia nak bagi proses kebankruptan, sistem yang dia buat tu begitu laju tau. Dia nak bankrupt, tiba-tiba dia tak tahu dia nak bankrupt. Sebab dia buat carian pun dia tak tahu, sebab saya rasa dalam sistem sekarang carian tu RM10. Tapi berapa orang dia nak buat carian yang dia status dia bankrupt ke tidak kan? Kecuali kalau dia nak bertanding lah. Jadi ahli parlimen dia tak boleh bankrupt. Mungkin dia akan buat kajian. Tapi banyak orang secara umum dia tak begitu peka. Tiba-tiba dia tak sangka yang dia tu seorang bankrupt. Ini menjadi satu permasalahan.